Okay, tajuk hari ni ialah adakah Islam yang sebenar-benarnya membenarkan ataupun memerintahkan hukuman rejam ke atas pezina-pezina yang pernah berkahwin, yang sudah berkahwin. Saya minta dialog lah, bukan ceramah bukan panjang lebar, banyak hujah sekaligus. Itu memang saya tak boleh nak tangkap kan. Kalau boleh satu hujah, lepas tu gila-gila lah. Macam berdialog biasa lah. Dan kalau Encik nak contoh pun, mungkin nak tambah pun boleh. Yang banyak ada dua Islam. Sikit lah. Tapi sama-sama lantai macam sekarang ni orang buat podcast ke kan. Podcast itu kan? Okey juga podcast. Nak mulakan dengan Faiz. Jawab soalan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan sekali, bagi pihak Hidayah Center mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kedatangan Aimi dan juga Ariji. Alhamdulillah, atas sebab Aimi kontak saya ni dapat balik lah dengan rakan sekolah. Baru ke bawah tadi dah? Tapi Aimi dah bagi tahu dah. Bagi tahu nama dah. Sebab nama dia unik saja. Unik sikit. Okay, so Alhamdulillah Allah ketemukan kita semua pada sesi hari ni lah. Itulah. Dia bila hari ni mula-mula kontak saya tu kat sini, antara persoalan awal yang tanya tu adalah berkenaan dengan hadis lah. Hari ni jumpa nama kami dan saya tu macam Saya search lah beberapa pusat sebab nak adakan dialog kan. apa search nama dia? Walau saya tak tahu nak search apa. Itu yang timbul. Macam dapat nombor kontak pesawat ini daripada mana? Kelas Website kot. dia keluar kelas mualaf tu. Saya tak berapa ingat sebab banyak website yang saya cuba lah. Mungkin kontak on the website. Alhamdulillah. So Alhamdulillah kita berjumpa hari ini dan insyaAllah kita dan bagi pihak saya sendiri dan juga dari center kita sukalah bila dilibatkan dan dijemput untuk berbincang satu-satu topik apa tapi lagi pada ketika itu saya under impression yang hari ini seorang non-muslim saya dalam persimpangan untuk membuat satu decision lah sama ada maksud saya consider lah kedua-dua pihak. So saya lihat dari situ MB Muslim yang tak praktis ke ataupun Muslim? Saya setakat ni saya study lah Al-Quran dengan hadis juga. Saya ada baca hadis juga. Tapi Muslim dengan maksudnya praktis solat ada, puasa ada juga. Tengoklah dulu. Okey, sekarang cuba ada isu lah. Itu keliruan kita Islam lah. Okey. So itulah bila saya pick up perkataan seorang Muslim ataupun mu'alaf ada satu concern ataupun kerisauan tentang certain perkara dalam Islam tu, memang kita as an organisation itulah yang kita buat kan, itulah kita buat make sure satu soalan yang dilontarkan tu penanya tu ada satu safe space macam ni lah untuk berbincang tanpa sebarang provokasi, judgement dan sebagainya daripada mana-mana pihak lah. So kita on that point tu kita sangat senang dengan itu dan mengadu-ngadukan lah Aimi dan juga jika Hidayah Center. Alhamdulillah hari ni first time jumpa dan bila Aimi terangkan tu baru faham lah. Maksudnya memang dilahirkan tu dalam of course semua orang lelaki dalam fitrah, tapi ibu bapa saat Aimi dilahirkan tu memang kedua-duanya dah Muslim lah. Dah Muslim. So ini ibaratnya macam bila Aimi membesar dan juga melihat ada macam-macam pentafsiran agama Islam di sekeliling. So dalam
dalam satu situasi yang nak timbang tara lah, yang mana aliran ataupun stream dalam Islam ni yang Aini nak rasa yakin untuk ikut dan beragama kan. Jadi Aini tanya mula persoalan tentang hadis. So fikiran saya tu dah terus kepada, dan pada masa tu pun kita ada bincang tentang whether or not hadis tu merupakan satu sumber yang ada authority, ada nilainya dalam menentukan sesuatu ajaran dalam Islam kan. Lalu ada beberapa persoalan juga yang tanya masa tu, dan saya cuba explain. Of course explain dalam WhatsApp ni dia sangat limited lah apa yang kita boleh sampaikan. Kadang malas nak type koma semua tu, so dia punctuation semua dari dan bergantung pula pada orang yang baca tu, jadi susah. Alhamdulillah ada sesi kita berjumpa dalam ni. And then one thing led to another, bahawa kita dibawa ke persoalan yang diberikan berkenaan dengan rejam sama ada hukuman rejam yang hukuman rejam kepada orang yang melakukan zina dan orang itu adalah orang yang telah berkahwin, sama itu adalah sebahagian daripada ajaran Islam ataupun tidak. Itu soalan dia. Okey. Okey, saya sekian dia ada Faisal dia. Tapi tak boleh kita sama-sama kan. Okey. So setakat yang saya akui, memang saya tu membesar dengan satu, of course dalam bukan soalan rejam saja, membesar daripada sekolah agama, masuk macam mana mak ayah kita ajarkan Islam tentang kita. Ada benda yang kita, ada benda yang saya rasa ramai puan Muslim pun macam tu juga. Kita diajarkan satu perkara dan kita membesar percaya itulah ajaran agama yang tidak boleh dipersoalkan kan. Maksudnya dia dah set in stone. Siapa yang say otherwise, orang tu ada masalah dalam kepercayaan dalam agama kan. Bukan isu rejam sahaja, isu kenajisan anjing kan, isu isu aurat rambut kan, isu aurat, and then isu hukuman kepada orang murtad. So benda-benda tu kita dengar, dan as we grow up, dan bagi orang yang memang tidak ada pendedahan lain selepas melainkan apa yang dia belajar masa sekolah rendah, sekolah menengah tu, tanpa perlu ke kita tu, itulah yang akan dia pegang, sehinggalah dia jumpa satu situasi yang ada orang say otherwise. Ada orang start questioning these things kan, whether or not ini adalah something yang dah memang fix ataupun something yang memang boleh still orang kata debatable lagi lah. Sama ada benda tu exist or not without any dispute, or memang benda tu dalam kerangka yang masih boleh diperbezakan lah. So I think hukuman rejam ni daripada perspektif saya sendirilah bila beragama, first mungkin saya boleh kongsikan pegangan saya bila nak beragama. Dia ada dua sources yang sebagai orang Islam yang saya percaya dan saya faham. We consider these two sources ni as divine, meaning dia adalah datangnya daripada Allah dan berautoriti untuk menentukan ajaran agama kita lah. Yang satunya tu of course is Al-Quran Al-Karim yang kita pegang dan kita percaya sebagai literal word of Allah. Okay. And then secondly is sunnah ataupun dengan kata lain hadis lah. Okay. Yang kita anggap both sumber wahyu daripada Allah, cuma cara dia diwahyukan kepada Nabi Muhammad tu ada perbezaan sikit. Tapi in essence inilah dua sumber yang saya pegang untuk saya jadikan sebagai basis tentang satu-satu ajaran yang saya percaya dan saya kira. Dalam Al-Quran, setakat pengetahuan saya memang tak ada sebarang referensi yang menceritakan tentang hukuman rejam kepada pelaku zina, sama ada yang dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. As far as I know, dalam Al-Quran hukuman rejam yang mungkin hukuman penzina tu mungkin ada
Setakat saya dua reference. Yang pertama, Zaniyatu wa Zani Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan penzina wanita, sekiranya mereka berzina, maka disebab 100 kali lah. Dan kemudian ada satu lagi ayat yang mungkin lebih boleh dikaitkan dengan itu, tapi yang applicable untuk hamba, yang mana hukuman kepada hamba tu dia separuh daripada hukuman kepada pelaku zina yang merdeka. Okay. So as far as I know, inilah dua reference daripada Al-Quran. Tetapi apa ni, konsep beragama yang saya pegang, Al-Quran is not the only sources untuk kita pandu kepercayaan dan juga amalan kita when it comes to apa sahaja, termasuklah hukuman rejam ni lah. So Al-Quran sebut dua ayat tu, and then kita lihat pula kepada what did hadith say. Is there any references daripada hadith yang menerangkan tentang hadith? Of course, by definition is something yang kita attribute kepada Nabi lah, sama ada dari segi perkataan, perbuatan ataupun claim. Claim itu meaning apa? Satu-satu perakuan. Satu-satu yang Nabi tak buat, tapi orang lain buat, Nabi tahu, Nabi tak kata benda itu salah, okay? Ataupun Nabi perakukan benda itu, menunjukkan dia disandarkan kepada Nabi juga lah. So daripada hadis Nabi, setahu saya memang ada lah beberapa case yang ada beberapa individu yang datang berjumpa dengan Nabi. Tak silap dia confess, dia mengaku dia berzina, dan Nabi tanya dia dah berkahwin atau belum, dan dia mengaku. Dan kemudian hukuman rejam tersebut dilaksanakan. Okay? Dan itu yang berlaku di zaman Nabi. Kemudian di zaman sahabatnya yang menjadi khilafah pun ada, kalau tak silap, yang dilaksanakan oleh Sayyidina Ali juga, kalau tak silap, and then Sayyidina Umar juga, yang mungkin dia tak pernah laksanakan tapi daripada statement, tapi dia kata macam dia macam nak tulis ayat berkenaan dengan rejam itu dalam Al-Quran, tapi it's not part of the Quran, so dia tak tulis. Okay, because how can you write something that is not Al-Quran, kan? Okay, so daripada melihat kepada dua-dua sources tu, walaupun Al-Quran tak sebut, tapi Islam is not only based on Al-Quran but also based on hadith. So daripada hadith tu ada indication dan ada clear indication yang menunjukkan memang hukuman rejam tu disyariatkan dalam Islam, dan ada beberapa kes yang implemented pun hukuman kepada pelaku. Sikit kita datang dari detail Ustaz. Sorry, macam ceramah. Okay. Dia isunya, adakah Nabi Muhammad SAW diberi otoriti untuk menghalalkan, untuk mengharamkan ataupun membawa hukum baru? Isu rejam ini tak ada dalam Quran, sebagaimana Ustaz kata, tidak ada dalam Quran. Tetapi Nabi diberi otoriti untuk melaksanakan hukuman. Itu otoriti yang Allah beri kepada Nabi. Jadi Quran dengan hadis ini dia lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kan? Dan dalam Quran tersebut, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Kami turunkan Quran kepada kamu, wa anzalna ilaika, kepada kamu Muhammad, adzikra Quran litubayyana, untuk Nabi Muhammad menjelaskan kandungan Quran ini kepada umat Islam, pada sahabat dan ketiga itu. Jadi banyak perkara yang tak ada dalam Quran. Antaranya pengharaman sutera, tak ada dalam Quran. Sutera bagi lelaki, tak ada dalam Quran. Makan binatang buas, tak ada dalam Quran. Apa lagi tak ada dalam Quran? Makan binatang yang ada kuku tajam, tak ada dalam Quran, tapi Nabi haramkan, kan? Jadi sebab apa Nabi haramkan? Nabi pun dia bukan suka-suka hati. Dia nak haramkan, dia dipandu oleh wahyu, oleh Allah SWT.
Jadi apa yang dihalalkan adalah sama dengan apa yang Allah halalkan. Apa yang diharamkan adalah sama dengan apa yang Allah haramkan. Jadi kita tak boleh pegang dengan Quran saja, kita tinggalkan hadis. Kerana Quran ini walaupun dikatakan lengkap, Quran itu lengkap, tetapi lengkap dari sudut prinsip dan dasar. Perinciannya adalah pada hadis, pada sunnah. Sebab itu kalau kita tinggalkan hadis, kita pegang Quran saja, maka kita akan tersesatlah. Kan? Buktinya, kalau kita pegang Quran saja, kita tak tahu macam mana nak solat, macam mana nak bayar zakat, macam mana nak puasa. Kerana dalam Quran itu semua bersifat umum. Jadi, perincian kepada solat, puasa, zakat, macam-macam lah. Kalau kita mati pun, macam mana nak tanam? Tak ada dalam Quran. Semua dalam hadis dan sunnah. Sebab itu ulama kata, dan Nabi pun kata, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak tersesat selama. Quran dan hadis dan sunnah. Jadi penjelasan lengkap tadi memang tak ada. Tak ada siapa ulama kata memang ada dapat, tidak ada. Tetapi ada dalam hadis dan ada tadi sampai sebut hukuman-hukuman rejam dilaksanakan pada zaman Nabi. Ada. Saya jawab tak salah. Okey. Sudah sentuh otoriti lah. Ya, otoriti Nabi. Untuk mengeluarkan hukum. Ya. Selain daripada. Yang tak ada dalam Quran. Okey. Saya jot down dulu. Kalau apa-apa yang saya nak soal, saya jawab. Boleh. RG, adakah Islam membenarkan hukuman macam al-Qur'an berkahwin? Saya berpandangan secara konklusi lah. Okey. Tidak membenarkan. Islam tidak membenarkan rejam. Dia sebab dia melibatkan nyawa manusia. So, antara buktinya adalah macam Faiz kata tadi, bila hamba kan sebarkan. So, hukuman mati tu kita tak boleh nak sebarkan. Tapi kalau hukuman sebab tu kita boleh sebarkan. So, itu dari segi logik lah. Dari segi kedua, teori Nabi menerangkan tu, sebenarnya kalau kita pergi dekat situ, dia masih tak selesai komentar. Kalau dia rejam tak selesai. Persoalan kita tu masih tak ada. Sebab dia akan pergi kepada antara salah dengan syarat. Tak tahu saya. Boleh tanya? Boleh. Hampir tanya ke Andi? Boleh. Tak maksudnya dari rejam tu dengan isu akidah Salafiyah Syar'i itu apa kaitannya? Dikaitkan kepada teori Nabi menerangkan Al-Quran tu. Okay. Dia akan pergi ke akidah juga. Okay. Sebab kalau kita tengok golongan Salafi, dia orang kurang menekankan imam. Imam. Kurang menekankan macam baru-baru ni kes Razami Nabi kata Imam Syafi'i Quran apa tidak tepat pun. Dia punya sikap tak ada imam tu kurang lah berbanding menghormati imam dari segi kesetiaan dah ada imam Salafi kurang setia ataupun kurang taat pada pendapat imam. Jadi kalau macam hormat tu macam saya, tapi dari segi background dia tu macam kurang. Kalau dibandingkan dengan kalau kita tengok Asy'ari lah di Malaysia, dari segi teori lah, macam Asy'ari dia setia dengan imam, tetap menyimpan Syafi'i lah. Maksud awak, ya, Salafi dengan Asy'ari ni apa? Saya orang biasa. Salafi basically dia lebih menekankan hadis lah. Okey, Asy'ari dia lebih mengikut iman macam mana mengguraikan hadis. Dia bergantung pada imamnya. Dia lebih kepada macam tu lah. So, maksud awak, dua-dua ni diorang ada apa bertentangan, tak ada persetujuan? Basically berbeza dari segi keadaan akidah tu. Dalam hukum Terus membawa dari segi hukum rejam masih lagi ada silap. Kalau kita tengok Ustaz Wan, dia kata rejam ni bukan budak.
Tapi hanya satu lagi. Tak. Aziz. Ya, kalau salah wujud. Tapi di khilaf jam antara itu tak macam khilaf macam golongan Libra lain. Kalau golongan Libra dia tolak terus. Ustaz Wanji ni ya aliran apa? Dia aliran Syari. Saya tengok dia macam center. So ujar Nabi menerangkan aku tu yang tu memang besar. Ujar Nabi menerangkan Al-Quran itu. Nabi menerangkan Dia tak selesai dekat situ. Bagi saya khilaf yang besar. Antara ahli sunnah sendiri. Maksudnya Al-Ji rasa Nabi betul ya, kalau salah dia tak ada otoriti menerangkan Al-Quran ataupun establish satu hukum yang tak ada dalam Al-Quran. Contoh macam hijab lah, tak ada dalam Al-Quran, tapi Nabi buat. Maksudnya dia establish satu hukum yang baru lah, yang tak ada. Mengikut yang saya faham lah. Kesahihan hadis dipertikatkan. Kesahihan hadis hijab. Ya. Dan ahli sunnah ni dia banyak bergantung pada pensahih lah, pensahih. Ada yang bukan guna kepala sendiri lah, bergantung pada sejarah, siapa yang sahihkan dan sebagainya. So tadi hari tu dia sentuh hukuman bunuh, hukuman rejam tu tak boleh diseparuhkan. Sebab Hukuman mati. Kalau kita nak laksanakan hukuman dari Al-Quran tu sama semua. Hamba tak boleh separuh. Macam mana nak separuhkan? Kalau kita buat rejam, macam mana nak separuhkan untuk hamba? Tu boleh jawab. Tadi yang itu. Okey. Ayat Quran tu kita boleh cek. Satu soalan yang buatkan saya fikir lah. Cuba dia ayat saya tak jumpa. Tapi kalau siapa-siapa ingat boleh saya tengok. Mungkin boleh tambah. Sebabkan tu. Yang combine kepada hamba tu separuh. Sebabkan tu. Kau nak cari keyword dia. Nisfu something cari secara pada wei. Betul lah. Pada sebabkan bukan berjam. Nisa. Hadul amal untuk amal dan hamba itu berzina disebab untuk sebatan. Kalau yang bukan hamba dia 100 sebatan. So ini untuk sebatan lah. Mungkin kalau sampai yang saya faham macam tu juga. So dia doesn't mean yang bila jangan kalau nak mungkin kita sama-sama boleh baca translation kan. Dia daripada surah An-Nisa ayat yang ke-25. Dan saya betul. Dan siapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik lagi beriman, maka bolehlah kamu kahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing adalah berasal sama daripada Adam. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka yang akan dijadikan isteri hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacu dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji zina,
maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan merdeka. Okay. Hukum perkahwinan yang demikian itu ialah orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu dan sahabat kamu. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Okay. So mungkin daripada kefahaman saya yang dimasukkan separuh itu adalah hukuman yang boleh diseparuhkan lah. Itu hukuman syahatan lah. Boleh. It doesn't apply to kerja yang kita tak boleh nak separuhkan lah. Ini nak tambah apa tu? Soalan dari golongan liberal lah, biasa dia akan kata hamba abdi yang dah berkahwin lah. So bila ikut izin lah, semua kena sepatutnya kena jam memang tidak, sebab dia dah berkahwin kan. So tapi dia hamba dia kena separuhkan. Macam mana nak separuhkan mati? Biasanya ada. So yang hukuman rejam tu kalau yang Kalau ikutkan tafsiran daripada Qurtubi, dia kata yang separuh itu adalah hukuman sebatan. Kalau rejam, dia kata kena rejam lah. La yatabak tidak diseparuhkan. Kalau rejam kan biasa. Kan tempat yang ada lah. Kata Amah maksudnya kalau dia Amah ni dia hukum dia perkahwinan dia lain dengan tuan dia kan. Betul tak? Saya tak tahu lah, mungkin tak boleh bantu. Amah tu separuh tu hukum dia. Saya tak pernah dengar. Tapi yang sebatan ni dia. Kalau rejam macam mana nak hukum separuh kan? Itu siapa yang kata tu dia berat. Biasanya golongan liberal ikhlas. Dia faham macam mana ayat Amah tu, maksudnya rejam yang separuh memang ada statement. Dia mempersoalkan. Mempersoalkan. Kita kena cek balik tu sama yang Amah tu. Cuma saya nak respon yang lagi tu, maksudnya apa saja contohnya kita tak bersetuju dengan hukum hudud kan. Kita tak boleh guna logik akal kita. Saya buat contoh hukum rejam. Hukum rejam, orang selalu berfikir kenapa tak guna batu besar? Ini tahu tak hukum rejam macam mana? Batu kecil. Contohnya orang tu diletakkan di tengah-tengah, lepas tu setiap orang baling batu tu dia rejam lah dengan batu kecil. Okey. Ialah. Jadi kita fikir logik akal kita, kenapa tak kita baling batu besar supaya dia cepat mati, supaya tak seksa lama kan? Tapi jadi kita tak guna logik akal kerana Allah perintahkan Nabi perintahkan dengan batu kecil rejam orang tadi tu kan, supaya dia merasai kesakitan, sebagaimana dia merasai kenikmatan ketika dia melakukan zina. Kan tak? Jadi dalam soal hukum hakam ni kita tak boleh guna logik akal kita. Kita semua kena merujuk kepada Quran, hadis dan tafsiran para ulama. Itu pandangan saya. Kita tak boleh guna logik akal dalam perkara yang boleh. Dan logik akal ni di bawah wahyu, di bawah Quran, sunnah, akal lah sekali. Apapun akal tu kena bertepatan dengan wahyu. Dia tak boleh akal mengengkaui wahyu Quran dan hadis. Jadi yang ramai orang sekarang tolak hadis ataupun golongan liberal dia tolak hadis sahih sebab dia gunakan logik akal. Kan? Faham tak maksud saya? Kita tak boleh. Kita ada disiplin dalam Islam ni, dia ada disiplin je. Quran, hadis, ijma', qiyas, kan? Cara nak fahami hadis pun. Saya buat contoh, banyak juga ada hadis sahih yang menimbulkan kekeliruan. Contohnya, pernah dengar tak? Kalau kita bukan minuman kita kan, lalat jatuh. Nabi suruh tenggelamkan lalat. Pernah dengar hadis? Kan? Tapi kalau kita guna logik akal, lalat ni kotor. Kenapa Nabi suruh tenggelamkan lalat tu? Betul tak? Lepas tu kita terus kata, hadis ni tak dipakai. Nabi hari hadis ni tak ditolak. Kan? Macam tadi lah, Haji kata keraguan terhadap kesahihan hadis kan. Banyak orang, macam mana nak tentukan kesahihan hadis tu ada isu ke tak? Kan kalau itu hari tadi lah. Betul? Kan? Jadi macam hadis lalat tadi itu hanya anjuran daripada Nabi. Kan? Hadis tu sahih, kita tak boleh tolak hadis sahih. Kan? Ini kalau saya nak cerita apa itu hadis sahih kemudian tu panjang lah.
Disiplinnya kalau hadis sahih kita tak boleh tolak. Tapi kefahaman hadis itu ada berbagai pandangan. Kan? Jadi maksud Nabi itu Nabi anjurkan saja, Nabi tak paksa kita. Kalau kita nak buang air itu pun tak berdosa kita. Kan? Nah itu maksud saya, dalam kita nak memahami hadis tu kita tak boleh guna logik akal kita. Kalau kita guna logik akal kita, banyaklah hadis yang kita tolak. Kan? Faham tak? Faham. Nah, Yang hari ni apa pandangan awak ataupun kepercayaan awak tentang penggunaan pakaian ataupun dari ayat Quran? bagi golongan liberal lah, kesahihan hadis dari pihak Ahli Sunnah ni dia lebih kepada memberi kehormatan kepada pensahih, memberi kehormatan kepada perawi-perawi Macam out of respect kepada orang yang mensahih hadis, ulama. ada lebih kepada itu. Dia bukan lihat tentu sebagai fakta. Macam macam ihtiram kepada juhud muhaddisin yang yang sahih-sahih. Maksudnya terima saja. So dia terima tanpa persoalkan dia panggil apa matan tu. In terms of hadis sanad tu sahih. Tapi dia tak tengok kepada matan. Macam tu. Sebab masa dah rumah macam pernah sebut ada satu artikel yang share. Maksudnya kita ni umat Islam sekarang ni kita terima je bulat-bulat apa yang ulama hukum hadis gitu. Maksudnya kalau ulama kata sahih, Saya lah kita tak boleh kita tak boleh berkaji macam tu. Bagi golongan liberal, Ahli Sunnah terima tu sebab kehormatan kepada pensahih. Bukan sebab sebab tu lah, bukan sebab fakta lah. Sebab kehormatan. Contohnya kalau kita tengok bila Imam Syafi'i nanti bawah ni kan, ramai Ahli Sunnah yang marah sebab kehormatan dekat Imam Syafi'i. Dia bukan sebab fakta tu. So kehormatan terhadap pensahih hadis yang membawa pada Ahli Sunnah kata hadis itu sahih. Jadi Aniji tahu tak bagaimana ulama kita menilai hadis? Adalah dengan biasa dengan ceramah lah. Biasa. Ulama hadis ni dia terkenal dengan ketelitian dia, dia punya ketelitian yang dia cek betul-betul, dia semak betul-betul kan. Jadi dia nilai perawi itu seorang demi seorang. Jadi kita sebagai orang awam, betul lah kita kena terima lah kalau ulama tu memang scholars yang hebat, terutamanya ulama pada zaman awal, kita akan terima lah. Macam ni kita nak argue kalau cuma memang ada perselisihan kan. Ada ulama dikata sahih, ada ulama dikata dhaif, dan perselisihan itu berlaku. Kerana perselisihan dalam menghukum hadis itu samalah dengan perselisihan dalam isu fiqh. Isu fiqh dia ada banyak perselisihan kan. Mazhab ni kata ni, mazhab ni kata ni, mazhab ni kata ni. Perawi pun sama juga. Kan? Jadi kita orang awam, kita terima. Saya takut saya jauh dah. Ini boleh ikut dah. Saya jauh dah tu. Cuma saya nak minta izin lebih masa untuk Izin. Okey, Kak. Dia nak dengar itu. So, kira saya itu lah. Pasal pensahihan hadis tu. Kalau Pentasihan hadis. pensahihan Kalian faham tak tentang pentasihan hadis? Faham tak? Hadis itu adakah sahih ataupun tidak? Sebab Quran tidak saya nak tulang pada ini, saya tak tahu ini loss. ya Quran itu memang sahih sesahih, tak tahu apa tidak. Kan dia qat'i, dia pasti sahih sebab dia datang daripada Allah. Okay? Hadis ni daripada Nabi. Dalam hadis dia ada sahih, hadis sahih, sound hadis kita bahasa Inggerisnya sound hadis. Betul sebenarnya. Authentic hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hasan tu rendah sikit daripada sahih. Ada hadis dhaif, lemah, dan last sekali palsu. Palsu tu maksudnya kita kata reject lah. Fabricated. Okay. Sila. Sorry lah. Saya nak tenang supaya dia tak lost. ya. So kalau bagi orang Islam liberal ni, bagi mereka pensahihan hadis tu bersifat sobiah. Bersifat asabiah. maksudnya tu Asabiah tu per kaum manusia kita. Kaum manusia kita bukan kaum Cina lagi. dia macam bulan lah Kumpulan-kumpulan. Kepuakan. So Ahli Sunnah ni dia ada di punya sobiah dia. Pasukan Syiah
Dia pun ada dia punya asubiah, bersayang hadis dia. So Muslim liberal dia tengok benda tu, benda asubiah, dia bukan benda Dalam menilai hadis, dalam menilai perawi itu asal dia. asbiah di kalangan ahli sunnah. Macam ahli sunnah, dia punya perawi, dia punya akidah yang Dia faham. Dalam perawi Syiah dia reject, gitu. lebih kurang macam itulah, walaupun tidak reject satu waktu tapi dia punya bias. Kalau geng dia terima. Kalau perawi Syiah dia reject. Betul lebih kurang ataupun perawi daripada kalangan Khawarij, bukan geng dia reject. Okey. Nak benarkan geng Geng dia. Okey. Faham ke ni? Dia tahu tak perawi? Okey, sedap. Saya- Kena fahamkan dia takut. Saya dibesarkan dalam masyarakat orang Melayu. Okey. Saya ada kawan jugalah yang dia ajar saya tentang cara sanad, cara diturunkan Tak sebut sanad tu tak faham apa dah. hadis-hadis perawi semua tu. Saya ada basic knowledge lah, dan hadis pun ada macam-macam jenis. Ya, saya tahu apa yang dia nak. So, Haji cakap kesahihan hadis tu bergantung kepada kepuak-puakan. Cara diorang mentafsirkan hadis tu sendiri. Orang yang mensahihkan hadis tu, puak dia macam ahli sunnah dia ada puak dia, ahli syiah dia ada puak dia. Okey. Boleh saya respon? Boleh. Ataupun bagi ahli jin nak terangkan? Boleh? Boleh kan ini? Ini faham apa yang Sabar boleh ke? Sabar nak faham? Boleh? Mungkin lepas itu ke saya. Boleh? Okey. Kalau dia jijik nak awak mungkin sebelum dia lebih drag ke direction kalau tujuh perbincangan ni lebih kepada persoalan keaslian satu-satu hadis tu. Dia Mungkin saya drag sikit untuk kita make sure the asas tu kita sama, iaitu saya suka kalau perbincangan hadis ni kita bahagikan kepada dua aspek. Satu, isu authority hadis. Satu lagi, isu authenticity hadis. Authority meaning as Muslims, according to my worldview dan saya punya pegangan, saya baca Muslim juga, ajaran Islam tu dia ada basis sumber dia, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. So kita percaya bukan macam yang Ustaz Dr. Faisal sebutkan tadi, even by ayat Al-Quran sendiri Allah nyatakan fungsi dan juga peranan Nabi itu bukan sekadar bacakan ayat itu kepada sahabat dia, tapi dia ada waitlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Sebenarnya fungsi Nabi itu Allah terangkan, aku lantik daripada kalangan manusia ni Nabi ataupun Rasul yang berperanan untuk bacakan ayat yang diwahyukan, ayat Quran yang diwahyukan kepada Nabi itu tadi, kepada kaum dia, and then wa yuzakkihim, menyucikan, and then wa yu'allimuhum al-kitab, meaning dia terangkan dengan lebih detail lagi apa yang dinyatakan dalam Al-Quran yang mungkin diterangkan secara ringkas sahaja. So Nabi berperanan bukan sekadar postman hantar surat balik. So dia hantar surat, dia terangkan sekali apa surat dia, macam cikgu lah. Kita pergi sekolah, ada buku teks, ada cikgu. Kita boleh baca buku tu directly, tapi kalau kita tak faham, kita nak cari siapa. Fungsinya cikgu kat situ. So Nabi pun Allah hantar bukan sahaja Al-Quran, tapi Allah hantarkan guru yang akan ajarkan konten Al-Quran, memudahkan kefahaman kita lah. In addition tu ada ayat-ayat Al-Quran yang bila kita baca dari kulit ke kulit pun memang tak jumpa penjelasan lebih lanjut. So where do we go to untuk jumpa penjelasan kepada ayat ni? Contohlah macam ayat apa? Ayat rejam tak ada dalam Quran. Kan? Jadi macam mana Nabi menerangkan sesuatu yang Saya nak bagi contoh macam contoh kita baca surah Al-Fatihah. Kan, surah yang kita semua tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Yawmiddin maksudnya apa? Pemilik hari? Tak tahu. Hari anjing Hadir biasanya terima pembalasan. balasan ini ada apa? Bagi saya hari agama tu boleh juga, cuma Hari agama tu ada apa? Hari Senin ke hari Ahad tu?
hari akhirat kan. Okay, so kalau penterjemahan secara literal, din tu agama lah. Tapi does it answer the question, what day is it? What day are you referring to? Hari agama ni? Hari akhirat ke? Hari kita mati ke? Hari kita dalam kubur ke? So where do we go to untuk faham ayat tu dengan lebih spesifik lagi apa yang dimaksudkan dengan hari ad-din tu tadi. So that's where peranan Nabi tu datang untuk menerangkan sesuatu yang ambiguous di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada kesamaran di dalam Al-Quran. Dan in various places dalam Al-Quran pun Allah nyatakan taatlah kepada Allah dan taat kepada Nabi. Taat kepada sebelum kita masuk kepada taat tu, saya nak kembali pada RG. RG tu pihak Faiz kata Nabi menerangkan ayat-ayat Quran. Dari situ datangnya hukuman wejam. Sorry, point saya tadi sebab tadi persoalan yang ditimbulkan adalah tentang keaslian hadis. So bila saya bincang tentang hadis, saya lebih suka kita bezakan mana persoalan autoriti hadis, mana persoalan authenticity hadis. Yang ditimbulkan tadi banyak isu pentasihan hadis. So saya just nak make sure sebelum kita pergi kepada isu keaslian sesuatu hadis, menentukan hadis sahih ke tak, kita nak cari satu titik pertemuan dulu. Adakah kita semua agree yang Nabi tu memang ada authority menerangkan something yang tidak ada dalam Al-Quran, ataupun something yang briefly mention dalam Al-Quran? Saya nak tanya kepada adakah Nabi boleh menerangkan sesuatu yang yes, that's my tiada dalam Al-Quran? Ataupun menerangkan something yang Al-Quran just mention briefly. Contoh macam solat. Macam mana nak solat? Nabi terangkan. So basically dalam Islam liberal, Nabi tu bila dia menerangkan Quran kan, dia punya status dia dah sebagai rasul, Penyampaian lah. penyampaian. Okey. Mereka membezakan Penyampai saja, bukan masa menyampaikan tu menerangkan. menerangkan. Mereka membezakan antara Nabi dan Rasul. So kalau macam kemanusiaan, basically merujuk pada Nabi, merujuk pada perkataan Nabi. Okey. Kalau menerangkan Quran sebagai seorang Rasul, so konsep dia macam seorang cikgu dekat sekolah, dia seorang guru kan. Dia balik rumah dia jadi seorang ibu. Dia tidak mensinonimuskan terus antara Nabi dan Rasul. Jadi kamu bersetujulah Rasul menjelaskan Al-Quran. Rasul, secara teorinya Rasul menerangkan Quran. So itu kesamaannya lah. So Semua penerangan tu tadi. Ada tak penerangan kepada ayat Quran yang bukan Al-Quran? Faham maksudnya? macam jam tu lah. Sebab dia bukan dari Al-Quran. Okay, kita ambil satu contoh yang berbeza lah. Contoh macam bila Nabi nak terangkan ayat yang wa aqimus salat, dan dirikanlah solat. Solat tu various places dalam Al-Quran disebut Nabi kena mendirikan solat, dan umat Islam kena mendirikan solat. Tapi solat ni tak diterangkan steps, cara nak buat tu daripada A sampailah Z di dalam Al-Quran. Maka bila Nabi datang, Nabi terangkan cara solat tu dan juga bilangan rakaat, berapa kali solat sehari semalam. Penerangan Nabi tu itself, it's not part of the Quran. It is something else yang bagi saya percaya that is what hadith is. Mungkin Nabi gather dia punya sahabat dalam masjid, Nabi cakap solatlah sebagaimana aku solat, bagaimana kamu melihat aku solat. So that action yang Nabi demonstrate cara solat tu is not mentioned in the Quran, tapi is the explanation of Nabi yang dikira sebagai hadis ataupun sunnah tadi. Okay? On that, Sorry. kita boleh agree tak? Tak tahu. Ari setuju? Cuba dikaskan. Kata contohnya solat lah. Detail solat tu tak ada dalam Quran. Dia datang daripada Nabi.
Jadi kita kena terima lah cara solat tu, cara Nabi tu lah. Sebagai macam Encik Faiza cakap divine kan. Kan Encik Faiza divine. Saya mungkin dia macam tu. So basically dalam Islam tu katalah Nabi itu solat. So kita tulislah apa yang Nabi buat. So, apa yang kita tulis dia tak jadi primary, jadi secondary. Sebab dia bukan direct apa yang Nabi buat. Dia dah jadi secondary pada penulis. Okay. So dalam Islam juga dia tak boleh nak benda secondary ni tak boleh nak anggap sebagai menerangkan Quran. Sebab benda tu macam menjatuhkan. Tapi bila Nabi tunjukkan, Nabi cara Nabi tunjuk tu is primary. Kita yang tengok tu secondary. Tapi yang Nabi buat tu is primary. Nabi yang buat tu dari Nabi jelaskan satu-satu ayat Quran dengan lebih detail dari perbuatan, dari perkataan. Itu primary kan? Dari satu sudut memberi, tapi nak sampai kepada kita dia tak jadi primary. Okay, so that's the authenticity issue. Okay. Sekarang ni isu authority can we agree on that? Okay, dari segi authority, bila Muhammad menerangkan solat dalam Islam juga, bagi dia menerangkan sebagai Rasul. Okay. Bukan sebagai Nabi. Okay. Sebab Islam juga dia membezakan Rasul dan Nabi. So bagi Islam liberal sunnah bermasalah sebab Nabi dan Rasul dia macam synonymous, macam benda yang sama lah. Ada beza dia kan? Ada perbezaan dia. Cuma perbezaan dia kita terangkan satu perbezaan lah yang di kalangan ulama berbeza Nabi dan Rasul tu yang kita biasa dengar besar ni. Nabi tu dia dapat wahyu, dia tak sampai kepada orang tu. Rasul dia dapat wahyu, dia sampaikan kepada kaum tu. Nanti yang kita biasa dengar growing up kan. Tapi ada perbezaan lain yang ulama nyatakan Nabi tu dia tak bawa syariat baru, tapi dia sekadar reaffirm syariat Rasul sebelum. Sehingga datang Rasul selepas Nabi tu dengan satu syariat baru, dia bawa something yang dah tak applicable lagi syariat yang sebelumnya tu. Maksudnya ada perbezaan yang ketiga kan. Yang mana Rasul ni dia punya dakwah ni berlaku ni sebab bila dia kata ada satu hadis yang kata Nabi Nuh tu adalah Rasul berapa tak silap. So orang cari apa yang ada pada Nabi Nuh yang tak ada pada Adam dan Idris ataupun Nabi yang sebelum tu. So ada one very significant difference between dakwah Nabi Nuh dengan dakwah Nabi Adam dan Nabi Idris. Itu Nabi Nuh yang pertama dakwah kepada orang yang namanya mensyirikkan Allah. So dia bezakan kat situ pula, Rasul adalah orang yang ditugaskan berdakwah bukan sahaja kepada Muslim untuk tarik Muslim yang lalai dekat kepada agama dia, tapi dakwah mereka, dakwah Rasul kepada yang non-Muslim. Sebab apa ni? So that's why Nuh adalah Rasul, Nabi Muhammad adalah Rasul. So siapa sahaja Nabi yang dakwah itu kepada orang yang dah mensyirikkan Allah, itu dia kira sebagai Rasul. So ada 3 jenis perbezaan depending on pendapat mana yang kita pilih lah. So, okay. Right. Bila Arif cakap dia menjelaskan sebagai seorang Rasul, itu maksud boleh elaborate bagi kita. Basically peranan Rasul dalam ayat-ayat Quran sebagai seorang Rasul, tapi bukan sebagai seorang Nabi. Okay. Tapi ahli sunnah ni dia macam Nabi dan Rasul tu kadang-kadang dia dalam macam lama lah walaupun tak lama. Tapi dari segi bahasa, dari segi background, kalau dia biasa ustaz sama, sama je. So dalam konteks yang kita bincang tentang solat tadi kan, ini yang berbeza. Apa pengaruh perbezaan Nabi dan Rasul itu dalam isu yang kita bincang tadi? Sebab kalau dalam hadis kita tengok, kadang-kadang dalam teks hadis bila Nabi, kadang-kadang Rasulullah, kan?
Cuma saya tak faham maksudnya. Yang tadi juga Islam liberal ni membezakan antara Nabi dan Rasul. Tapi dalam konteks perbincangan kita tu tadi kita bincang solat kan. Dia nak faham beza Nabi sampaikan sebagai Rasul ataupun Nabi sampaikan sebagai Nabi. Itu yang kurang tangkap sikit lah. Mungkin ada sebagai Itu dalam Islam liberal. Menerangkan Al-Quran. Menerangkan Quran, isu Quran dan menerangkan Quran. Maka menerangkan Quran itu tugas Rasul. Tugas Rasul, bukan tugas Nabi. Secara teori ini bukan tugas Nabi. Menerangkan. Tugas cuma Nabi ini beristihad dengan ayat-ayat Quran itu. Mengikut dia punya keadaan dia. Dan Nabi Muhammad yang menerangkan Al-Quran, dia Rasul lah. Menerangkan Al-Quran itu tugas sebagai Rasul. Okay. Tapi tugas sebagai Nabi ini beristihad terhadap ayat-ayat Quran itu mengikut keadaan masa itu. Kalau ketika Nabi beristihad, Nabi adalah sebagai Nabi. Ketika menerangkan Al-Quran, adalah sebagai Rasul. Contoh Nabi beristihad, yang tadilah sutera haram itu sebagai Nabi. Dari segi teori kalimat itu masuk teori lah. Teori sebelum masuk dalam Ahlussunnah. Itu akan jadi istihad. Contoh istihad Nabi. Contoh peperangan Badar ataupun isu tentang Abdullah bin Maktum. Maksudnya Nabi tidak melayan. Bila orang minta Abdullah bin Maktum, dia datang jumpa Nabi. Pada waktu yang sama ada pembesar Quraisy, Nabi tinggalkan Abdullah bin Maktum, Nabi layan. Kan? Itu maksudnya kedudukan Nabi sebagai Nabi lah. Ataupun tentang tawanan peperangan Badar yang Nabi bersetuju dengan pandangan Umar, tetapi Nabi bersetuju dengan pandangan Abu Bakar, tetapi Allah berkenan ataupun cenderung kepada pandangan Umar yang bunuh semua tawanan perang Badar. Jadi Nabi isyad ketika itu adalah sebagai Nabi, bukan Rasul. Sedangkan orang yang sama je. Orang yang sama, tapi status yang berbeza. Jadi apa kesan daripada perbezaan yang tak faham? Sampai ini terfaham. Kesan daripada perbezaan Islam liberal dibezakan, tapi apa kesannya ketika Nabi menguraikan tentang kamar ijtihad ataupun menerangkan tentang Quran? Tidak berbeza. Dalam Islam liberal, Rasulullah ini dia menyampaikan Quran. Menerangkan Quran melalui penyampaian Al-Quran itu sendiri. Manakala status sebagai Nabi ini sebagai satu melibatkan isi semata. Macam mana ya? Macam misalnya tadi masa orang buta datang. So Nabi mengambil putusan untuk berpaling masa muka. So itu menunjukkan satu macam kesilapan seorang Nabi. Nabi tak masuk Nabi itu. Nabi melakukan kesilapan. Dia membezakan dengan peranan sebagai Rasul. Bagi mereka Rasul masuk. Tapi Nabi tak. Tapi still Nabi berautoriti kan? Autoriti itu pada Rasul. Bukan pada Nabi. Sebab Nabi buat kesilapan. Macam Nabi ni dia punya autoriti sebagai pemimpin. Autoriti macam negara kita sekarang. Itu ada seorang pemimpin. Dia macam autoriti dia tu untuk keadaan semasa pada masa itu, dan autoriti itu tidaklah lebih tinggi daripada autoriti Quran lah. Tidak sebab Nabi pun dia sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai pemimpin keluarga, sebagai panglima perang, sebagai ketua negara kan? Tapi kesemuanya itu kalau sebagai Nabi dan Rasul memanglah jelas Nabi punya dalam Quran. Kalau Nabi sebagai pemimpin negara, kita tak boleh ikut lah. Sebab yang boleh ikut adalah pemimpin negara kita. Ketika kedudukan Nabi sebagai pemimpin negara yang boleh mencontohi Nabi ketika itu.
Sebagai Nabi sebagai ketua keluarga, kalau kita semua dah jadi ketua keluarga, kita boleh mencontohi Nabi dari segi itu. Ya ke? Boleh lah. The point is membezakan bos dengan adik. Mungkin itu detail lagi nak kena ada perbincangan lain ke sebab Ada saya macam tidak. kepada Okey, saya kembali cuba sebab apa yang saya nampak sekarang ni dia punya especially Pak Izin Faizal menyentuh pasal authority lah hadis lah sunnah Nabi lah penyerangan daripada Nabi. So saya nak tanya, kalau hukuman rejam tu ada di dalam Al-Quran, awak terima tak hukuman rejam kalau ada di dalam, kalau ada terima? So sekarang ni awak sekarang ni dalam Al-Quran tak ada hukuman rejam, jadi awak tak terima sebab yang tak ada dalam Al-Quran. Maksudnya kamu hanya berpegang pada Al-Quran. Sebab ia menyanggai hukuman kebat. Okay, so hanya berpegang pada hukuman sebat lah. Maksudnya berpegang pada Al-Quran sajalah. Okay, alright. So sekarang ni saya rasa sepatutnya kita bincangkan macam Pak Izin Faizal cakap authority hadis lah. So saya nak soal kenapa tak terima hadis-hadis sebagai sumber divine yang sama taraf dengan Al-Quran? Betul. dia lengkap melengkapi. Melengkapi. So dari sudut keselamatan negara lah, satu ahli sunnah ni boleh membahayakan. Okey. Sebab tu masyarakat macam was-was dengan golongan yang dikenal sebagai Wahabi lah. Sebab Tapi Aini tahu ke Wahabi apa? biasa dengar Pelaran kepada orang Salafi. yang bukan Sunni. dia Sini. Orang bukan Sunni. Takrifan Sunnah konvensional wal dalam orang kebanyakan akan tafsir macam yang Ain sebutkan tadi lah. Kali senang macam Bukan sebaca bukan macam sekarang ni lah kan majoriti kan. Ada tak bagi kita dengar sebab saya interrupt tu saya takut Aini tak faham. Okey yang di sini kalau saya sebab saya nak bagi dia faham. So, dari segi keselamatan negara, kenapa masyarakat was-was dengan golongan Wahabi ni? Yang dikatakan Wahabi lah, tapi saya tak faham di sana panggil Salafi. Sebabkan menghormati lah. Okey. Sebab golongan ni dia macam kurang setia dengan imam. Termasuk dia memang muktabar. Okey. Saya takut nanti dia punya penafsiran melencong. Jauh lah, melencong sikit-sikit dia biasa lah. Melencong jauh boleh menggugat keselamatan negara. Itu antara isunya. Tak apa kaitan dengan hadis tadi tu kata soalan Aini tadi, kenapa Ariji tak boleh percaya pada hadis? Dan apa kaitan dengan Salafi tadi? Tak faham saya. Soalannya kan Aini kata tadi kan kenapa tak boleh dengan hadis lah? Dan Aniji jawab sebab keselamatan negara. Maksudnya tak faham. hadis ni membahayakan kita. Keselamatan negara. Itu maksudnya. Okey, itu saya bagi contoh keselamatan lah. Tapi dari segi kepercayaan hadis ni, basically saya bukan dari segi teori lah. Saya bukan lebih kepada anti hadis. Tapi anti hadis itu macam gelaran. Sebab orang Melayu dia suka menggelar. Betul. Menggelar. Memang tajuk sebab menggelar. Menggelar Wahabi ke, menggelar kafir ke whatever. Tapi saya lebih pada kritis hadis. Kritis hadis. Tapi Ariji terima hadis. Cuma bukan semua hadis yang harus terima tu macam mana? Terima hadis secara ekonomi tak ada masalah sebenarnya. Okey. Dari segi lebih macam pada saya ada perpustakaan. Contohlah, nak terima buku hadis. Dia tak ada masalah. Okey. sebagai Muslim menerimanya sebagai satu sumber hukum. Cuma sebab membezakan antara Rasul dengan Nabi. Jadi, lepas tu sebab mempersoalkan pensahihan. Okey. So, dekat situ berlakulah khilaf. Jadi Ariji tidak berapa yakin dengan hadis
Pertama tadi isu pentasihan lah yang ada perintah asuh perkawinan tadi. Pentasihan kan? Betul ke? Kamu tadi apa? Secondary lah. Isu bila orang catat dan dia Jadi saya tidak jadi primat. jadi sumber secondary lah. Sumber secondary. Sebab bila ada ditulis dari sumber secondary. Bila sumber secondary itu ada posibiliti berlaku kesilapan. Kalau kita sendiri jawab Nabi itu lebih primat lah. Nah, Tapi kita memang tak jumpa Nabi. and bila kita tulis buat saya surat, kita tak jadi primat. Quran macam mana? Quran pun ditulis itu. Macam Quran, sebab Allah menjamin aziz surat. So, dekat situ kita percaya yang Allah menjaga aziz. Tapi kalau kita tengok dari waris hadis ni, dia lebih kepada manual punya usaha. Usaha dia tu lebih Allah pun katakan pokok. Tapi Al-Quran di awal-awal tu macam tu juga cara pemeliharaan dia. Macam satu lah pula ada sebut Al-Zikra tadi. Al-Zikra tu Saya panggil Al-Zikra tu maksudnya apa? saya panggil al-zikr sebab ada ahli sunnah yang kata al-zikr itu termasuk sunnah tadi. Kalau tak ada very general kan, saya ikut di Al-Quran. Kalau saya kata apa nanti dia bergaduh lah. Kembali pada asal. Tak, I mean Ariji berpendapat zikr tu merujuk pada Al-Quran sahaja kan? Al-zikr tu Dia tak termasuk hadis lah Al-Quran. Dia ada ayat Quran dalam tu Allah kata wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Kami turunkan kepada kamu az-zikra untuk kamu Muhammad menerangkan kepada manusia. Muhammad. Ada nama Muhammad. Tak ada, itu terjemahannya wa anzalna ilaika dzikra wa anzalna ilaika kamu kepada Muhammad kan. Az-zikra tu ada tafsiran dia kan. Jadi sekarang sampai tanya Ariji, maksud al-zikra tu apa? al-zikr tu kalau kita balik pada asal termasuk peringatan. Sebab kalau saya terjebak sebagai Quran tidak ada. Sebab ada ahli sunnah dia kata zikr tu dengan sunnah tadi. Tak pula yang I mean kita dalam safe space lah. Kita tak ada lah. Ada pegangan di sini lah. Dia kata kami turunkan al-zikra dan kami yang akan pelihara zikra tu kan. Tahap itu. So yang dipelihara tu adalah zikra. Zikr tu merujuk pada menurut Ariji adalah Al-Quran. Aku rasa semestinya cuma dia akan khilaf pada sunnah. Okay. So Al-Quran. Tapi yang Quran tu basically sependapat lah sebenarnya. Dia cuma khilaf dekat sunnah saja. So how do we know zikra tu masuk Al-Quran? Sebab zikra literally bermaksud peringatan. Peringatan could be anything. Nasihat Nabi. Tak sesuai Al-Quran. So how do we know for sure zikra tu adalah kebahagiaan sahaja ataupun Al-Quran dan Nabi? How do we know that? Kita boleh tengok Al-Quran dia banyak peringatan. Peringatan tentang hari akhirat dan sebagainya. Jadi kat situ lah kalau nak kata bidah. Betul Al-Quran. Tapi bagi ahli sunnah tu kan wahyu juga. Dia akan ada lah. Tapi kalau saya tengok tafsir pun basically ada juga ahli sunnah kata zikr Quran. Tapi ada ahli sunnah yang kata masuk sunnah. Kira antara ahli sunnah. Okay. Tapi zikra tu could be kitab lain yang Nabi turun, yang Allah turunkan sebelum beralasan. Kita Injil saya boleh terima zikr untuk Injil. Tapi cuma ayat tu pun katakan mungkin khusus pada Muhammad. Spesifik mungkin pada Al-Quran. KRG banyak sebut kila kan. Antara hadis tu boleh bagi contoh. Contoh khilaf hadis. Macam pula Perawi. kekuatkan. Macam ada orang awak kata ada kila
Ada Persaingan tadi. pensahihan hadis. So, sebagai orang Islam liberal lah. So, bila ulama sunnah tu dia mensahihkan hadis tu, kesahihan satu dia terima sebab dia ahli sunnah. Okey. So, macam dia bias. Syiah pun dia ada dia punya ulama Syiah dia yang ahli sunnah tak terima sebab dia Syiah. Betul. Tapi dua-dua bersumberkan hadis. Sebab hadis ada yang berbeza lah. Boleh saya terangkan. Ini dalam ilmu hadis kita panggil ilmu jarh wa ta'dil, ilmu kritikan terhadap perawi dan pujian terhadap perawi. Nak cerita kat ini, ulama kita nak tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Ulama hadis dia nilai perawi itu seorang demi seorang. Kan? Sahabat dia tak nilai lah, sahabat itu dia pada kedudukan yang lain. Jadi contohnya tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi yang datang selepas sahabat. Jadi ulama akan nilai tabi'in itu macam mana status dia. Dia ingatan dia bagus ke tidak, dia tu bersifat adil ke tidak, kuat ingat ke tidak. Kan? Lepas settle tu pergi pula pada perawi lain. Pergi pula pada perawi lain. Dan semua itu dinilai. Kita panggil itu ilmu kritikan dan pujian terhadap perawi. Jadi saya nak counter back bagi Riji kata ulama ni dia bias kan, dia bias maksudnya ikut puak dia, dia akan sokonglah perawi ni. Sebenarnya dalam kaedah penilaian perawi, ulama dia letak kaedah. Katalah yang menilai itu, ulama yang menilai perawi ni, dia bermusuhan dengan perawi yang menilai. Saya menilai Riji kan, katalah saya dengan Riji tak baik. Saya bermusuh dengan Riji. Jadi penilaian saya itu tak diterima sebab dah ada bias. Sebab kita dah bergaduh, saya nak nilai Riji, saya kata Riji ni tak ingat hadis ataupun banyak betul ataupun banyak salah. Ulama tak akan pegang pandangan saya. Nampak tak? Jadi dia dah stop, dah block dah situ. Kaedah dia dah block dah. Tak boleh pakai ulama ni, dia ada bias. Kita tengok ulama lain kata apa tentang perawi kan. Dan saya nak cerita pada Riji dan Aini, bukti tidak ada kecenderungan bias dalam penilaian perawi. Kita lihat perawi-perawi Syiah pun ulama menerimanya. Tahu Syiah? Ini tahu tak Syiah? Syiah kat Iran tu dia berpegang dengan Syiah. Syiah ni dia lari sikit daripada Sunni. Dia lari sikit daripada Sunni. Dia ikut apa? Dia melampau-lampau dalam jadi lari kan. Alul baik. Banyak maklumat tu okey. Tadi kat sekolah. Ada tinggal sekolah kebangsaan Biasanya ada sentuh. okey. Jadi nak cerita pada Riji maksudnya ulama sunnah kadang-kadang dan setengah keadaan mereka terima juga perawi Syiah. Perawi-perawi yang cenderung pada Syiah mereka terima riwayat itu. Sebab alasannya kalau ulama kata kalau kita tolak semua perawi Syiah, Khawarij, yang Mu'tazilah, Jahmiyah, maka akan hilang banyak hadis. Jadi di situ membuktikan bahawa ulama tak pandang kepada kepuakan, tak pandang kepada ni geng dia, ni bukan geng dia, tidak. Dia lihat kepada kualiti hafalan. Kualiti hafalan, kualiti amanah dia, integriti dia. Kalau katalah dia ada 10 hadis, 9 betul, 1 je salah. Dia ada 10 riwayat hadis. 9 betul, 1 salah. Ulama akan ambil dia. Walaupun dia cenderung kepada Syiah, walaupun dia cenderung kepada Khawarij. Nanti Aini belajar istilah-istilah itu bukan puak-puak yang ada dalam zaman awal itu. Jadi saya nak, jadi tak betul maklumat itu yang kata ada kepuakan, tidak. Sebab kita memang ulama dah letak kaedah. Kalau akidah berbeza pun, saya nak cerita akidah berbeza. Katalah saya ni berakidah Asy'ariyah. Riji berakidah Salafi. Saya menilai Riji pun tak diterima oleh ulama. Ulama dah blok dah. Kalau ada konflik, kan? Kalau konflik ni akan membawa bias. Jadi penilaian itu tak diterima. Soalan, macam mana orang tu nak tahu orang tu dalam hati dia bias ke tak bias, ada kemusuhan ke tak? Sebab itu kan hati manusia kan. Zaman dulu dia memang nampakkan, memang nampak jelas ada pemusuhan. Maksudnya kalau ulama tahu ada pemusuhan, memang Jelas, pemusuhan tu boleh didapati dalam
tulisan-tulisan, katalah dia memang tak suka sangat Syiah. Tiba-tiba dia kena menilai perawi Syiah. Itu akan nampak lah. Dia tak boleh, pendapat ulama tak diterima. Yang zahir lah ini. Iji faham tak? Faham tak? Jadi memang ada dengar lah Ustaz sama. Ada sebahagian daripada Ustaz. Kita memang dalam Sahih Bukhari ada. Perawi-perawi yang cenderung pada Syiah ada. Sahih Muslim pun ada. Kan? Dan Bukhari Muslim tu dikira oleh aliran apa pun. Syiah, Syairah dan juga saya. Tapi sama. So ada common point of reference yang dua-dua aliran tu despite their differences, admit ini adalah kitab yang pada Sahih Al-Quran. Kan? Ya. So, walaupun ada perbezaan, tapi when it comes to hadith, dan kitab yang memang diperlakukan penelitian dia, kesahihan dia, di situ masih ternampak dia letak tepi perbezaan dia dan menerima kitab sebagai sumber rujukan lah. So dia ada macam method lah. Tengok kualiti dan integriti. Jadi nak cakap apa? So basically dari segi Islam liberal lah. So masalah di sunnah dalam pertanyaan hadis tu lebih kepada menghormati ulama-ulama yang mensahih hadis, menghormati perawi-perawi. Lebih kepada penghormatan, bukan lebih kepada salah, lebih kepada penghormatan. Maksudnya ulama apabila menilai perawi itu tidak ada metode lah, maksudnya itu macam tak faham. Maknanya penghormatan daripada umat sekarang. Maksudnya kita lah. Kita ni tradisional ini dia menghormati ulama. Ulama, katalah ulama hukum hadis sahih, kita sebagai masyarakat ni kita terima terus. Kita sebab ahli sunnah menghormati ulama. Kalau sunnah tu kita lah kan. Sunnah lah. Dari sudut pandang Islam lah. Okey, ahli sunnah maksudnya ulama ahli sunnah tu Okey, ulama ahli sunnah bukan macam ni. Ahli sunnah hari ni dia menerima hadis itu sahih sebab menghormati ulama yang mensahih hadis. Okey. Maknanya persahihan itu diterima sebab hormat. Sebab kita ulama ahli sunnah. Faham tak? Terima satu hadis itu sahih sebab menghormati orang yang mensahih. Bukan sebab fakta. Bukan sebab ada satu contoh lah boleh bagi hadis yang ahli sunnah terima sekadar hormat, tapi fakta yang disebutkan itu boleh diperlukan. Basically itu Islam itu punya persepsi. Jadi ada orang yang bagi contoh lah, yang sebab masuk dalam kategori. Sebab kalau kita tengok ahli sunnah ni, mereka ada tradisi dia, yang disiplin dia yang ketat, yang dia macam akidah juga lah. Punya disiplin tu je, penghormatan. Cuma saya agak keliru sikit. So kalau ada disiplin is a bad thing, macam mana kalau tak ada disiplin? Maksud saya dia, kalau lah hadis kalau tak ada satu disiplin langsung untuk mensahihkan, mentakhirkan, lagilah kita tak boleh percaya. Tapi dia ada sistem. Kenapa kita tak boleh percaya benda yang ada sistem? Rather than do we prefer something yang selalu tak ada sistem, tak ada kali ukur, tak ada benchmark nak menilai satu hadis tu? Now is a good thing. Ahli sunnah ada that kind of system jarah ta'dil yang setiap perawi yang masuk ke satu Syam ke Baghdad ke direkod dia rendah dia dah masuk, dia jumpa siapa. This is system yang Ustaz Salman Ali cerita CIA pun akan hire as a persikan dia. Maksudnya up to that level dia orang punya detail the system. So adakah maksud Islam liberal, do they prefer ahli sunnah rely on something yang tak ada sistem? Kita flip the argument, dia ada way around lah untuk Islam liberal. Sebagai Islam liberal, dia untuk terima sebagai tulisan sejarah tu basically tak ada masalah. Okay. Basically Islam liberal dia nak juga sejarah tu dilihat dari segi sekular ataupun dekat barat sebagai orientalis kan. Dan lepas tu
macam Islam modern dia boleh tengok kedua pihak untuk menilai dia macam so, dia tak tengok Islam Al-Sunnah ni sebagai maksum lah sebenarnya. Dia tidak, tapi kalau Al-Sunnah dia kena macam seorang dalam maksudkan benda tu sebab dia tu dah jadi macam akidah. Maksud ni dia doktor boleh terangkan dia ada degree of reliability hadis ada mutawatir, ada ahad. So dalam hadis sunnah bukan semua hadis sahih tu on the same degree kan, on the same level. Dia ada yang kalau ramai sangat meriwayatkan benda yang sama, seorang duduk kan benua Asia, seorang duduk benua Arab, seorang duduk Afrika, kalau semua despite perbezaan tempat ni cerita benda yang sama dan di zaman tu susah nak jumpa, tak ada WhatsApp, tak ada apa, how can you dispute that? Tapi ada jenis hadis lain yang diterima sahih tapi dia tak sampai degree yang ramai sangat riwayat benda tu sampai kita tak boleh tepikan. Mungkin ada seorang dua saja. Yang tu tak sama lah macam yang hadis yang ramai tu ni. So there is classification hadis based on number of narrators. So the system tu Cantik. the system tu yelah mungkin kita duduk dalam senang kita perakui benda tu, tapi sebab kalau Islam liberal kata ia sekadar sistem dan dia kena point out apa kecacatan dalam sistem. Kalau memang terbukti saya rasa ahli sunnah pun tidak sampai tahap memaksum kan. Kan? Malah berlaku perselisihan di kalangan mereka sebab menghukum perawi. Ada kata perawi ini boleh dipercayai, ada ulama yang kata tak boleh dipercayai berdasarkan ijtihad masing-masing. Kan ada yang ketat, ada yang lega. Ada Kemudian tadi sebut orientalis pun mengiktiraf. Contohnya Arab Bozki di Jerman dan negara-negara. Dia mengiktiraf sistem sanad, sistem penilaian perawi berdasarkan sanad. Dan ini tak ada isu di situ. Okey ini. mungkin satu persoalan yang kita boleh tanya balik lah Islam liberal. Okay, kita find satu benda yang diorang treat satu fakta sejarah tu as a fact. Kita tengok adakah satu fakta sejarah yang diorang pegang dan terima sebagai fakta tu, cara pemeliharaan dia sama tak dengan standard pemeliharaan hadis? Faham tak saya? So we can compare lah actually. Adakah you scrutinize benda yang you treat as a fact, satu fakta sejarah yang you treat as a fact, mengikut standard yang sama yang you critical about hadis? At least dalam Islam we got a system. Dalam tradisi Ahlussunnah ada sistem pemeliharaan nak pas daripada satu fakta ke generasi ke generasi, ada sistem dia. So do Western civilization yang orientalis tu kebanyakan daripada negara-negara barat ada that some kind of system atau betul? Historical. Sebab Islam liberal dia macam sejarah yang ditulis oleh barat sendiri macam tidaklah dimaksumkan, macam mana boleh dipersoalkan lagi lah. Sama juga dalam sistem sanad pun dia tidak maksum. Ada kritikan-kritikan, contohnya Al-Bani kan ada dengan Al-Bani dia hukum hadis, tapi ulama lain mendikaikan hukum yang diletak. Maksudnya masing-masing terbuka dengan hujah dan fakta masing-masing. Ulama ni kata hadis sahih, dia ada hujah-hujah ni. Tapi ulama lain dibantah. Oh, bukan saya ni, aku bagi hujah aku. Jadi di situ ada keterbukaan untuk berbeza pandangan. Dia bukan tak ada maksud di situ. Tahu maksud? Tak boleh nak. Tak ada maksud. Banyak yang tahu Arab punya istilah Saya nak tambahlah pasal sistem ni dengan divinity. Kalau kita nak cakap sebab kita ada sistem, so kita memang top lah. Atheist pun ataupun agama lain mereka ada, especially atheist, orang cakap kami ikut sains. Sains adalah satu sistem. Alright. Jadi saya fikir kebenaran sesuatu tu tak boleh bergantung maybe 100% on ada sistem ke tak ada sistem. Sekarang ni saya percaya Tuhan satu tu ada kebenaran lah. So nak menggunakan hujah hadis tu ada sistem tak berapa, sebab etis pun akan cakap sains itu satu sistem. Dan sains boleh nampak
nampak zahir hasil sains tu. Tapi sistem hadis ni kita tak nampak sebab contohnya integriti seorang perawi. Apa ni yang dia boleh dipercaya? Kita ada kitab ke untuk mengatakan dia ada integriti? Kita ada kitab Bagus lah. yang Kita nak menilai integriti perawi dari sudut dia hafalan dia bagus kan. Sekarang ni perawi ni dia sampai dia dengar dari Nabi kan, hadis, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Benda yang dia dengar dari Nabi itu sama. Yang perawi juga sampaikan kepada orang lain. Semua sama di situ. Jadi nak menilai perawinya ada integriti, para ulama akan tengok hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Katalah perawi A, dia ada 10 hadis. Jadi ulama nak tahu dia integriti ke tidak, bagus tak ingatan dia. Ulama akan bandingkan riwayat dia, tahu tak kata riwayat. Maksudnya narration dia tu sama tak dengan perawi-perawi lain yang lebih terbagi fiqah, yang lebih percaya, reliable, yang lebih reliable, sama tak? Jadi kalau riwayat itu sama dengan riwayat perawi-perawi yang reliable tadi, menunjukkan dia ada integriti. Kan? Tak semestinya ulama tu jumpa dia, tidak. Ulama cukup tahu hadis dia, kemudian bandingkan dengan riwayat perawi-perawi lain. Kalau sama, perawi-perawi lain itu mesti perawi yang reliable. Kalau sama, maksudnya dia integriti. Saya faham sebab saya pun ada baca dalam hadis-hadis Bukhari. Saya ada Bagus. So saya nampak ada macam beberapa kopi hadis yang sama. Tapi kadang-kadang nama perawi tu Berbeza. tapi hadisnya macam kopi tu. So saya faham. Alhamdulillah. Bagus. Hari ni nak cakap apa tak? Mungkin saya poin yang tadi. Okay. So kalau kita ada sistem and that's a good thing. Misalnya dulu yang terdiri daripada mungkin saintis dan sebagainya akan kata dia pun ada sistem. So I'm not saying sistem kita tu perfect. So that's why dia ada pengklasifikasian tadi tu. Of course. Mana tak masuk? Dia tak masuk. Dia tak masuk. Satu mereka tu we still have to reserve some kind of doubt. Mungkin ada berlaku silap. Tapi in real life kalau kita aplikasikan konsep dan dalam konsep reliability satu-satu perkhabaran kepada kita kan. So kalau kita kata sekarang ni ada orang call kita kata apa ni, kata anak ni kat rumah tak bersihat. Okay. Would you question orang yang call tu kata sahih ke dia ni punya berita? Depends siapa dia lah. Depends siapa dia. Tapi if somebody yang call tu somebody yang you know, adik-beradik. So would you be rushing to balik rumah sekarang juga? Most likely saya percaya lah. Saya rush. Sebab you personally know that person lah. Betul? Dan dia tak ada sebab untuk menipu. Tapi kalau Aimi nak go one step beyond that, you cross check dengan siapa lagi yang ada kat rumah. Betul ke yang dia cakap tadi? Betul ke anak tak sihat? So itu yang ulama hadis tu buat. Dia bukan rely on satu saja kriteria tu. Dia akan cross check dengan riwayat lain juga. Adakah tally dengan apa yang disebutkan oleh seorang narrator ni berkenaan dengan hadis tu. So kalau hadis tu datang, satu hadis yang macam yang disebutkan tadi, satu hadis sama tapi berulang-ulang kali dinyatakan dalam Sahih Bukhari, dan setiap tu ada perbezaan dari siapa yang meriwayatkan dia. So ada orang yang berbeza meriwayatkan benda yang sama. So of course the chances it is true lebih tinggi. Sebab dia sokong. Betul. Mungkin seorang boleh buat silap. Tapi what happens kalau dia data orang ni disokong oleh dua orang lagi report exactly benda yang sama. So of course the chances, ada possibility untuk benda tu kita lebih percaya lebih tinggi. Tapi of course dia tak sampai 100% lah. Ada mungkin 85-90% kita still reserve some kind of doubt bahawa ni ada mungkin possibility berlaku silap. Tapi 90% tu is better than nothing lah. Kan? Ataupun kalau real life macam situasi tadi lah. Kalau adik Aimi call, anak kurang sihat,
Aimi terus balik rumah tu menunjukkan Aimi percaya perkataan dia tu. Walaupun apa yang dia report tu belum 100% kita yakin itu benar kan. Okay, sekarang kita kembali kepada Hafiz lah. Okay. So, adakah adakah Faiz masuk Faiz? Adakah Faiz setuju bahawa satu hadis sahih itu ada kemungkinan tidak walaupun dikategorikan sebagai sahih? So sahih itu tadi dia ada, dia depends on what degree of sahih dia. Oh, dia ada degree. Yang paling tinggi tadi mutawatir lah. Nak cakap apa? So basically Islam harus memang ada kesamaan, tapi bukan semua dah. Tapi dari segi kesetiaan terhadap sistem yang dikatakan sistem tadi, seharusnya dia lebih setia lah berbanding Islam liberal. So basically berbeza dari segi metodologi lah. Okay. Cuma apa metodologi Islam liberal dalam memahami satu teks? Contohnya hadis kan, kita cakap tentang hadis. Kalau nak memahami satu hadis, apa metodologi Islam liberal dalam memahami teks? Dia kalau Islam liberal, bila dia keluarkan macam fatwa tu dia tidak berat macam hadis sunnah. Macam hadis sunnah dia mufti. Tapi ada Islam liberal, dia macam kau punya fatwa tu boleh disoal. Fatwa seseorang tu boleh dipersoalan, boleh diipit dan sebagainya lah. Dia bukan ahli sunnah lah, macam lebih straight. Tak, maksudnya ahli sunnah pun kalau ulama tu bagi fakta, dia bukan maksum kan? Imam Syafi'i dia bagi pendapat dia bukan maksum. Maksudnya ada ulama lain yang mungkin tidak bersetuju dengan pandangan Imam Syafi'i. Imam mazhab ni tidak dia maksum kan, Nabi seorang saja yang maksum. Sahabat pun, pendapat sahabat boleh ditolak, boleh diterima. Pendapat tadi Imam Syafi'i, tak ada yang maksum. Nabi seorang saja. Tak timbul lah isu setia tadi. Setia pada Nabi je. Yang lain tu dia ada possibility buat silap kemanusiaan dia tu salah sikit atau kurang tepat. So memang tak boleh setia lah sebenarnya. Memang kena rencam dan terbuka lah menerima pendapat, compare dan menerima pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran menurut nilai kita. Ya Allah sebut alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Siapa yang mendengar yang terbaik daripada kamu, yang dengar satu penyataan dan mengikut yang terbaik daripada itulah. So kita nantinya bila kita berdepan dengan pendapat ulama-ulama dan mazhab yang berbeza, dengan keilmuan yang kita ada, setakat pengetahuan yang kita ada, mungkin kena ada some basic knowledge lah about istilah-istilah Arab sebenarnya. So kita berdasarkan pengetahuan kita boleh compare pendapat mana yang lebih tepat. Pendapat yang tepat tu kita ikut, pendapat yang tak tepat tu kita respect, kita tak hina lah je. Sebab kita pun tak ada buat apa yang dia buat kan. Tapi kita compare, dan of course kita akan pilih yang lebih tepat mengikut preference dan penilaian kita kan. So tak timbul lah isu kesetiaan tu tadi. Sebab kita cuma setia pada Allah dan Nabi lah, yang maksum. Islam liberal setia pada Nabi tak? Islam liberal dia lebih pada pemikiran reasoning. Dia lebih pada benda tu sebenarnya. Islam liberal ni bukan macam mazhab mazhab Syafi'i ke mazhab. Dia nak kata nama akidah tidak juga. Dia satu bentuk pemikiran. Itu pemikiran. Macam kalau nak persoalkan sesuatu itu, dia lebih bebas. Dan pandangan dia boleh jadi betul, dia salah. Tapi kalau Al-Sunnah dengar dia macam bila dia dengar Al-Sunnah, bila dia dengar Islam dia bagi pandangan, dia pandang dia tu macam benda akidah. Dia jadi emosional. Padahal Kenapa jadi macam itu? rasa budaya orang lain. Sebab kajian tunjukkan Islam liberal ni dia dah macam lari daripada kaedah sebenar dalam memahami Islam lah.
Sebab saya sebut tadi banyak kali saya sebut Islam ni dari disiplin. Kan? Memahami teks ada disiplin. Dan memahami hadis ada disiplin. Tapi Islam liberal dia tak ikut disiplin itu. Dia banyak guna logik akal. Tapi dalam Islam yang sebenar, masyarakat apa, dalam ahli sunnah wal jamaah, guna akal juga. Tapi akal tu kena ikut Quran hadis. Akal tak boleh atas daripada Quran hadis. Faham tak? Tapi Islam liberal dia berbeza. Dia atas dia. Nampak tak? Betul tak pada statement saya itu? Betul tak statement saya? So mungkin dia Islam ni berapa ada macam-macam kan. Mungkin ada lah yang jenis sudah atas kan. Macam itikaf itu. Kan. Tapi ada Aisyah Jalil. Aisyah Jalil. Asia Jalil. Asia Jalil kan? Dia pernah kasih lebih sebenarnya. Apa itu gaul lah. Betul lah. Apa itu pun Islam liberal. Oh ya ke? tapi kata kalau kita lihat mungkin ada dalam Islam yang lebih disiplin, yang lebih teliti. Kalau nak kata orang Islam lebih suka juga. Tapi dari segi pemikiran, basically orang Islam yang dia tidak terikat dengan sunnah Al-Quran. Tapi dia lebih berdisiplin. Cuma yang Haji tertarik dengan Islam liberal ni apa sebabnya? Dia ahli sunnah ni dia banyak taklid. Bagi saya banyak berlebihan. Jadi saya ni beri ruang untuk beri kebebasan berfikir, kebebasan memilih. Tapi ahli sunnah tak boleh senang-senang macam itu. Ahli sunnah dia punya taklid tu berlebihan lah. Akhirnya ikut tanpa faham tapi terlalu berlebihan lah. Macam basically taklid tu okey, jangan terlalu berlebihan. Contoh? Ada contoh yang boleh kita. So ahli sunnah ni basically orang awam dia tertarik dengan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ni dari segi marketing nama dia indah. Macam cerita Nabi, mari lahir Nabi. So dari segi kulit lah. Tapi dari segi isi dia memuaskan juga kan. Dan kalau kita tengok setengah ustaz ni, kalau kita tengok ustaz ni berarti kalau macam ustaz ada terus dari segi dia lebih jauh daripada kafir je lah. Oh ya, kita tak ada kafir kawan. Kalau pemikiran dia. So basically itu memberi image lah dengan kepada jenama Al-Sunnah. Dan level ijtihad itu memang kena dekat Islam liberal. Kalau saya kata ada kaitan antara Islam liberal dan ijtihad itu, dia pemikirannya lebih kurang sama. Dia macam anti-hadis bagi saya subset lah pada Islam liberal. Ada kaitan lah kan. Macam kalau kita pecahkan Islam liberal pada jujur sudah. Kesemuanya ini Islam liberal dengan hadis dia punya atasnya adalah orientalis. Orientalis ni adalah asal dari Western scholar yang dia study tentang Islam, dia kaji tentang timur, dia kaji kitab-kitab agama dan kitab Arabi. Jadi banyak kita cerita. Bagi Islam liberal ni dia menghargai lah hasil kerja orientalis untuk dapatkan perspektif lah. Sebagaimana menghargai hasil kerja Sunni Syiah. Sebab tu dia liberal tu macam lebih terbuka. Kalau macam ahli sunnah ni dia teriak kena sunnah kan? Sebab dia ahli sunnah. Kalau Syiah kena Syiah. Macam ahli sunnah ni dia boleh tengok Sunni, dia boleh tengok Syiah, dia boleh tengok Bentley. Tapi Islam macam itu ke? Sebenarnya Islam macam mana? Mesti ada panduan dia kan, dari panduan dia. Kalau kita berpegang dengan Islam liberal, macam mana kefahaman Islam kita? Kan, sedangkan kita punya sumber, guidance kita ialah Quran, hadis. Kalau nak faham Quran, hari ini tak boleh baca translation lagi. Pasti tak faham Quran. Kena tengok kitab tafsir. Betul tak? Ulama kata, nak faham hadis. Hari ini tak boleh guna akal saja. Kena tengok apa scholars ulama hadis kata. Kan? Tapi macam Islam liberal, dia tak pandang semua kitab tafsir, kitab hadis, ulama kata apa. Semua dia guna akal, logik akal. Sesuai tak dengan ketabaran barat, sesuai tak dengan realiti masyarakat. Jadi kan dah lari daripada
disiplin Islam yang sebenar. Betul tak? Kan macam mana? Dia macam ahli sunnah punya macam tu. Dia tak adalah sebiji dengan Syiah, tapi Syiah pun dia akan angkat dia punya Syiah juga. Macam masing-masing dia orang punya nak kata bias lah, tapi rasa lah. Tapi Syiah dia akan angkat Syiah. Syiah tahu? Syiah. Syiah dia mungkin macam Oh tadi Ali Baik tadi ada jawab tadi. ritual orang lain dengan ritual ahli sunnah. Ya, ya benar. Sebab apa ni? Sebab ikut hadis lain. Dia lampau dalam mengagungkan Sayyidina Ali dan keluarga Rasulullah. Mereka tak punya hadis kan? Mereka ada sumber hadis yang lain. Macam kita ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka ada suka kafi namanya, Bilal Kulaini, Al-Karam Kulaini, ada Al-Istibsar, ada Malama, Al-Fatih kita yang empat kita utama Syiah yang berbeza langsung dengan kita sunnah. Dan hadis, definisi hadis pun berbeza. Definisi hadis mereka ialah hadis itu mesti melalui jalur perawi keluarga Nabi. Mesti ada Ja'far Shadiq dalam tu, mesti ada Al-Baqir mesti dalam tu. Kalau dalam sanad tu tidak ada nama Ja'far Shadiq, tak ada nama Al-Baqir ataupun tak ada nama imam Syiah mereka, maka dia tak diketentukan sebagai hadis. Jadi definisi hadis itu dah berbeza antara kita dan Syiah. Diorang punya hadis sahih tak? Diorang Syiah ni adalah kumpulan yang terkenal dalam mereka hadis yang bukan daripada Nabi. Perkataan Sayyidina Ali pun dikira hadis. Perkataan imam-imam mereka pun dikira hadis. Tapi kita hadis adalah Nabi saja. Faham? Itu beza. Ya? So macam ahli sunnah ni, kalau tim hadis pun dia still lagi tak settle. Jadi terjemah hadis Kalau tim hadis pun masih lagi tak settle sebab ahli sunnah. hadis sumber. dia akan pergi kepada fiqh pula sebagai satu macam hukum penyimpanan bijak pula. Okay. So masalahnya saya juga Penyimpanan betul tak? So basically ahli sunnah dia akan guna hujah mentaati Rasul lah. mentaati Rasul. Okay. So kalau kita fikir lah kan, kalau mentaati Rasul, bila Rasul suruh timpa hadis, timpa janggut, maknanya wajib lah. Okay. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat sebagai contoh. So penerimaan hadis itu still masih belum selesai lagi. Dia akan pergi ke fiqh pula. Mesti tak confirm rasa. Mari kita faham. Cuba kita faham tadi. Simpan Janggut. sunnah, simpan janggut tak sunnah. Maksudnya tak wajib. Macam ahli sunnah kata kena mentaati Rasul. So bila hadis kata simpan janggut, maknanya sebagai mentaati Rasul. Dari segi teorinya maknanya hukumnya wajib. Okay. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat. Maknanya macam mazhab Syafi'i ni tak berapa nak taat lah. Maksudnya kalau saya boleh simpulkan, hari ini nak sampaikan bila sunnah pegang hadis sebagai sumber, Masih tak dia lebih menimbulkan banyak persoalan daripada menjawab persoalan. dia masih belum settle lah. Sebelum kita aksi akan berlaku perbezaan. Yang ini kata sunnah, ini kata wajib. Sedangkan bila lawan golongan anti hadis, kau kena taat Rasul. Kau tak nanti kafir dia orang terlarang. Okay. Tapi bila sampai ke pihak dia sendiri, tak apa hukum sunat dia. Maka kalau anti hadis, kena wajib mentaati Rasul. Okay. Itu salah satu macam bias lah. Sebab hadis dia tolak hadis dia tak menganggap dia sebagai autoriti, dia tolak hadis. Itu dari isu seperti yang ada. Cuma dari segi keadilan menggunakan hujah mentaati Rasul lah. Dipersoalkan dia. Kenapa bila lawan anti hadis tu anak golongan anti hadis kena taat Rasul. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak wajibkan pula. Macam tak apa taat lah. Sebagian taat. Sebab kalau wajib mentaati, maknanya wajib lah. Sebab tu yang bergantung Dia berbalik kepada soalan bila datang satu-satu nas Al-Quran atau hadis, ada nas Al-Quran atau hadis yang bila kita baca, bila kita sama-sama empat orang baca,
and then kita tulis apa yang kita faham pada lesson tu. Mungkin ada certain kategori ayat nas Al-Quran atau hadis yang kita semua akan diraih satu kesepahaman. Kita ada kefahaman yang sama bila baca ayat tu. Tapi ada jenis ayat dan juga teks Quran dan hadis lain yang dia ada kesamaran sikit. Maksudnya Allah bagi kebebasan untuk kita gunakan akal kita untuk come up dengan interpretasi yang berbeza. Tapi adakah salah bila kita ada kefahaman yang berbeza? Even Nabi sendiri pun dia membenarkan ada perbezaan yang boleh berlaku. Dia bagi satu arahan jangan sembahyang asar sehingga kamu dah sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Sahabat dengar ada yang dalam perjalanan masuk waktu asar tu yang solat. Ada yang tak solat sebab Nabi kata jangan sembahyang, saya tak ramai apa. Dan saya kan kata tak, Nabi kata tu sebab nak suruh kita rushing sikit, cepat-cepat sampai Bani Quraizah supaya kita sampai kampung masih lagi sempat sembahyang asar. So bila perkara ni sampai kepada Nabi, Nabi tak kata yang mana salah, yang mana betul. Nabi membenarkan dua-dua. Maksudnya Nabi beri kebenaran untuk berbeza pendapat. Itu sebabnya ada pelbagai mazhab. Betul. So, sebab itu tadi dalam pelbagai mazhab bila nak memahami satu-satu teks tadi, dia boleh ada interpretasi yang berbeza sebab dia ada kefahaman yang berbeza. Tapi adakah salah? Tak, sebab Nabi dan Allah sendiri benarkan untuk dia dengar satu perkataan wajtabi'una ahsan, ikut yang terbaik, mengikut maskapai tu dengan kemampuan agama. Tapi adakah apa yang mereka buat tu sebab mereka tak taat kepada Nabi? Tak, mereka berusaha untuk taat dan memahami kalam Nabi. Tapi nak buat macam mana dia ada cara pemikiran yang berbeza. Kalau beri intelligence kan, berbeza-beza. So kat sini saya nampak the beauty of Islam tu. Dia walaupun dalam agama ni kebanyakan perkara kita tanpa question, kita taat kepada perintah Allah. Tapi still banyak ruang Allah suruh kita berfikir. Dan Allah pun sebut mayuridah bi khairan tapi hukumnya ayat Quran. Ada hadis Nabi. Itu maksudnya siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah beri kefakihan dalam agama, kefahaman dalam agama ini. Kalau kita boleh fikir, gunakan kita rasionaliti kita untuk fikir tentang sains, fikir tentang engineering, untuk fikir tentang medicine, why not gunakan kita fikir tentang agama juga? Takkan kita expect agama ni semua kena spoon feed, tak payah gunakan semua satu cara je lah kan? Kalau Islam tu cuma satu sahaja cara apply je, hari ni kita still bayar zakat guna beras dari buah. Sedangkan bagi beras tu tak menyelesaikan masalah orang miskin. So we are thankful to Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, kerana dia gunakan akal fikir apa akan jadi bila satu hari nanti orang dah tak perlukan makanan, orang lebih perlukan duit. Sebab dengan duit dia boleh beli keperluan dia. So Abu Hanifah guna akal dia, tapi ada sebenarnya dia tak menyanggahi apa yang ditetapkan daripada Al-Quran dan Sunnah. So itu pun is something that kita benefit as umat Islam pada hari ini. Tapi semua tu buat atas intention mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul. Okay. Saya sebagai pelajar hari ini, saya dapat banyak tak? Dapat ilmu dah? bagi apa yang saya dapat lah. Okay. Okay. So apa yang saya nampak sekarang ni, hadis kata hadis tu ada interpretasi yang pelbagai lah, macam tu hasilnya ada pelbagai mazhab, tapi semuanya boleh diterima. Dan asalkan kita tak kisahkan nak ikut yang mana, asalkan kita pilih satu mazhab. Maksudnya macam Faizal cakap tadi, kita kena terima hadis lah. Jadi kata kena terima hadis. Interpretasi tu ikut mazhab lah, tapi kena janji kena ikut hadis, kena terima hadis. Interpretasi pun bukan sebarang interpretasi. Maksudnya kita kena ada bukti sokongan. Kenapa kita pilih pendapat ni? Bukan sekadar kita guna bagi akal kita, ini senang bagi aku pilih. Tidak. Dia mesti ada fakta. Sudah tentu.
Ya. Tak boleh main dulu. Tak boleh. Kena tengok hujah juga. Ya. Okay. So sekarang ni saya tengok IJ pula. Tadi saya tanya kalau hukuman rejam tu ada dalam Quran, dia akan terima. Betul? Tapi sekarang ni tak ada di dalam Quran. Hanya dalam hadis tadi. Awak tak setuju dengan hukuman rejam sebab satu RJ keep on tekan pada ada khilafnya satu isu tu tak settle. Contohnya apple ni hijau ke merah ke, hadis-hadis tu interpretasi tu cakap ni hijau merah, tak ini hijau, ini kena buat. Jadi konklusinya apa masih tak settle. Apa yang saya dengar lah daripada RJ kan, dia tak settle lagi kan. So basically hukuman raja tu bercanggah dengan hukuman sebab Kamu tak terima sebab kamu fikir hukuman rejam bertentangan dengan hukuman sebab. hukuman raja tu dia dah masuk bab Tapi kalau ikut Al-Quran tak ada pembunuhan. Itu sebabnya. Okay. Tapi kalau hadis itu adalah dari Tuhan, kita kena terima lah. Kan? Hadis rejam itu dari Tuhan, kena lah terima sebab dia dari Tuhan. Maksudnya saya macam sokong lah. Tapi sekarang ni RJ fikir hukuman rejam tu menentang hukuman Bercanggah. Tapi dua hukum yang berbeza untuk dua pelaku yang berbeza. Dia tak mungkin bercanggah. Dia tak berlaku percanggahan di situ. Sebab rejam ini untuk orang yang sudah berkahwin kemudian dia berzina, hukumannya rejam. Kalau sebab untuk orang yang belum berkahwin, jadi dia tidak ada percanggahan di situ. ya, kalau kita tengok Quran, dia tak membezakan kahwinan belum berkahwin. Jadi itu isu kembali balik kepada autoriti sunnah tadi. Saya banyak terima ini. Boleh tak mungkin kita buat sesi kedua, bagi saya balik, saya proses dulu dan saya keluarkan soalan-soalan pada sesi yang kedua. Sebab kadang-kadang Tapi secara keseluruhannya, ini boleh faham tak perbincangan tadi? saya catat, saya go through balik, saya proses, kena proses. Okey. Tidak memang tak. Sebab Islam ni bukan paksaan. Islam ni adalah semua praktikal dan logikal kan. Tidak terutama kalau kita intelligent, kita berfikir. Mungkin kalau saya boleh kena tutup. Mungkin bila RJ sebut berbeza lah hukum yang Al-Quran sebut sebab hukum yang hadis sebut rejam. So memang clearly ada berbeza lah. Tapi bila kita sebut tentang perbezaan, perbezaan tak semesti perbezaan yang bercanggahan. Dia boleh jadi perbezaan yang menambahkan rejam. Dia tanamuk. Al-Khilaf At-Tabad ni yang berlawanan. Kalau tak hitam, bukan hitam. Dia ada satu lagi sebuah perbezaan yang dua benda ni berbeza, bukan menjadikan dia bercanggahan dan berlawanan, tapi menunjukkan kepelbagaian. Dan saya rasa perbezaan antara hukum yang disebut dalam Quran dengan hukum yang disebut dalam hadis itu bukan perbezaan yang berlawanan antara satu sama lain. Dia perbezaan yang masih kita boleh harmonikan. Dari sudut hukuman sepat itu adalah terpakai untuk yang yang belum berkahwin. Manakala hukuman rejam kita terpakai kepada yang sudah berkahwin. So dia perbezaan untuk saya ni. Saya rasa itu titik kesamaan kita lah. Memang ada beza. Tapi perbezaan yang meraihkan kepelbagaian. Bukan perbezaan yang kalau bukan yang ni, kalau yang ni kita terima yang ni, dan automatik kita tak boleh terima yang ni. So kita masih boleh terima dua-dua. Tapi yang ni applicable in this situation. This is only applicable to in another situation. Itulah pendapat saya. Saya faham. Maksudnya rejam tak bertentangan dengan sebab. Saya nak bagi masa untuk diri saya. Next sesi RJ tackle isu tu lah. Rejam tak bertentangan dengan sebab. Argument. Next sesi awak start dulu lah. Boleh? Sebab saya perlu masa untuk proses. Awak tolong recapkan. Saya akan recapkan. Lepas tu kita sambung dengan awak lah untuk argument tu lah. Tak bertentangan.
Terima kasih banyak-banyaklah sudi luangkan masa. Terima kasih banyak. Cuma perbezaan tu tadi bukan maksudnya nak manage our expectation lah. Saya rasa perbincangan tu dia still akan membawa kepada whether or not RG boleh terima hadis tu as sumber. Oh, that's the main If question. we cannot accept that, dan memang kita akan berada di jalan yang sama, tak akan berubah. So sebab tu yang saya sentiasa track pada isu authority senang. So kita akan handle isu tu juga lah. Authority juga. The next stage ni. Tapi RG boleh saja mengemukakan persoalan-persoalan yang RG rasa tak jelas sebab insyaAllah saya dan Ustaz Faik akan cuba jawab lah kan. Tadi pun kita dah jawab banyak perkara yang RG kemukakan kan. Sebab kita terbuka untuk perbincangan dua-dua. Dan next tu kena tanya Dr. juga lah, free je lah. Okay. Okay. Saya start.